Salam sejahtera. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah perkara yang berlaku dalam politik Malaysia melibatkan setiausaha politik kanan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia didakwa telah menerima lebih RM600,000 daripada seorang penjenayah ataupun seorang perasua, iaitu Albert Tay. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Albert Tay secara luar biasanya sudah mengaku dia memberi uang kepada ahli politik. Jadi, kalau dibawa kepada penghakiman, saya rasa beliau ini sudah mengaku dia bersalah memberikan uang. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi aku hairan kenapa tiba-tiba Mahathir boleh menerima kehadiran seorang perasua seperti ini. Adakah Tun Mahathir sedang mencari jalan untuk timbul semula? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hantaran DX pada pukul 5.20 petang, Samsul Iskandar Akin mengumumkan peletakan jawatan sebagai setiausaha politik kanan Perdana Menteri, dan dia berkata dia difahamkan ada percubaan untuk menyerangnya dengan isu yang boleh merosakkan imej kerajaan. Dia juga berkata akan mempertahankan dirinya. Ahli perniagaan Albert Tay yang menyerang gabungan rakyat Sabah GRS berhubung pembatalan lesen penerokaan mineralnya, membongkar maklumat mengejutkan beberapa hari sebelum pilihan raya negeri. Dia kini mengaitkan setiausaha politik kanan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Samsul Iskandar Akin dalam skandal perlombongan itu. Tay mendakwa dia memberikan RM629,000 kepada Samsul atas alasan diyakinkan boleh mendapat kembali wang yang disalurkan kepada ahli-ahli politik di Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia kini sudah menghubungi Samsul untuk mendapatkan ulasan. Menurut Tay, dia telah menyusun dokumen setebal lebih 300 muka surat termasuk tangkapan skrin perbualan WhatsApp dan resit untuk menguatkan dakwaannya. Antara lain, dia mendakwa membayar untuk pengubahsuaian, perkakas dan perabot untuk 2 hartanah, 1 di Bangsar, Kuala Lumpur dan kediaman pegawai kerajaan di Putrajaya. Senarai itu didakwa meliputi perabot kulit, meja makan, sistem hiburan rumah, mesin basuh, pengering pakaian dan kerusi urut. Tay juga memberikan gambaran sebelum dan selepas pelbagai bilik di rumah didiaminya di Putrajaya yang menunjukkan perabot, katil, lampu dan langsir yang dinaik taraf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia seterusnya mendakwa berbelanja ribuan ringgit untuk cerut premium dan menjahit beberapa sut untuk pembantu politik itu. Dia malah mendedahkan salinan resit tukang jahit dan ukuran badan Samsul. Tay juga menunjukkan tangkapan skrin WhatsApp dari Disember 2023 yang Samsul didakwa meminta wang kepadanya semasa berada di luar negara. Tay mendakwa dia juga mempunyai bukti wang tunai bertukar tangan RM20,000 pada 8 November 2023 di Kota Kinabalu, RM100,000 di Kuala Lumpur pada 24 November 2023, RM100,000 di Bukit Puchong 15 Disember 2023, RM50,000 di Kuala Lumpur pada 22 Januari 2024, RM50,000 di Kuala Lumpur pada 26 April 2024 dan $6,000 di Kuala Lumpur pada 3 Oktober 2024. Dalam kenyataan, Tay mendakwa dia diperkenalkan kepada Samsul oleh seorang wanita yang didakwanya sebagai proksinya. Pertemuan pertama mereka didakwa berlaku pada 8 November 2023. Kira-kira jam 10 malam di kedai cerut Jesselton Sigoro di Kota Kinabalu.
Dia juga mendakwa memiliki bukti yang menguatkan dakwaan bahwa wanita yang disebutkan itu berpihak atau bertindak bagi pihak Samsul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak November lepas, T mendedahkan rentetan video dokumen dan tangkapan layar skrin WhatsApp yang mengaitkan lebih daripada sedozon ahli politik GRS dalam skandal itu. Menuduh mereka menerima rasuah sebagai pertukaran untuk lesen penerokaan mineral. T dan 2 anggota Dewan Undangan Negeri kemudian didakwa di mahkamah. Pengerusi GRS dan Ketua Menteri sementara Haji Jinur menuduh T menjadi sebahagian daripada kartel yang bertujuan memonopoli perlumbungan di negeri itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini amatlah luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak Malaysia kata inilah seorang pemancing yang hebat sekali di dunia. Sebelum joran dilontarkan, si pemancing dah tahu ikan apa yang dia nak pancing. Hebat betul pemancing ini, kata anak Malaysia 57. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PAS tuntut penjelasan video dakwa Perdana Menteri tahu rancangan rakam pemimpin GRS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PAS menuntut penjelasan berhubung jika Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang memberi lampu hijau kepada ahli perniagaan Albert T untuk secara rahsia merakam ahli politik daripada gabungan sekutunya, Gabungan Rakyat Sabah GRS, berhubung skandal perlombongan di negeri itu. Ia selepas sebuah video mengejutkan disebarkan di media sosial petang tadi, hanya beberapa hari sebelum hari mengundi PRN Sabah. Video tersebut yang memaparkan perbualan antara T dan seorang wanita yang wajahnya dikaburkan telah mencetuskan kontroversi baru. Kalau ikutkan pengakuan wanita yang wajahnya dikaburkan ini, Anwar sendiri yang arahkan supaya T, kalau benar itu suara diolah, rakam video dengan pemimpin GRS dalam isu rasuah itu, kata Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari di Facebook. Adakah Anwar sendiri yang awal-awal lagi rancang nak kenakan pemimpin GRS, kata beliau. Adakah pemimpin GRS sedar perkara ini? Siapa game siapa, kata beliau. Apa yang penting rakyat Sabah wajib tolak semua ini, katanya. SPRM wajib bertindak. Apalagi bukti yang diperlukan. Saksi sudah ada, jelas dalam video ini, katanya lagi.
Dalam video sepanjang 6 menit yang dimuat naik di laman Facebook Pejuang Tun Mahathir, wanita itu yang didakwa proksi kepada bekas pegawai kanan Anwar Samsul Iskandar Mat Akin memberitahu T yang Anwar telah memberikan restu kepadanya merakam ahli-ahli politik Sabah yang terpalit dalam skandal itu secara rahsia. T mendakwa bahawa walaupun pen kamera itu miliknya, idea untuk membuat rakaman datang daripada Samsul dan perkara itu disahkan oleh wanita tersebut. Saya tanya Samsul jika dia sudah beritahu Anwar tentang hal itu. Dia jawab, ya, Anwar kata buat, kata T. Wanita itu mengesahkan perkara tersebut dan berkata, Anwar kata buat. Apabila T yang berkata dia merasakan dirinya digunakan dan ditipu, bertanya siapa yang mendapat manfaat paling besar daripada rakaman itu, wanita tersebut menjawab secara terus terang, PMX lah. Menurut tanda masa pada video itu, rakaman tersebut dibuat pada Jumaat lalu. Malaysia kini telah menghubungi Samsul dan pejabat Anwar untuk mendapatkan komen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, video itu baru direkam pada Jumaat yang lalu menurut tanda masa. Jadi ini satu menjadi tanda tanya. Bagaimana video yang baru direkam itu boleh pula diterima sedangkan isu ini sudah berlangsung begitu lama. Terdahulu Malaysia kini melaporkan T mendakwa dia memberikan RM629,000 kepada Samsul atas alasan diyakinkan boleh mendapat kembali wang yang disalurkan kepada ahli-ahli politik di Sabah. Menurut T, dia telah menyusun dokumen setebal lebih 300 muka surat termasuk tangkap layar perbualan WhatsApp dan resit untuk menyokong dakwaannya. Antara lain, dia mendakwa telah membayar untuk penguasaan, perkakas dan perabot untuk 2 hartanah, satu di Bangsar, Kuala Lumpur dan kediaman pegawai kerajaan di Putrajaya. Dia seterusnya mendakwa berbelanja ribuan ringgit untuk cerut premium dan menjahit beberapa sut untuk Samsul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang lebih mengejutkan kita ialah T sebelum ini beberapa kali mendakwa Anwar melindungi pemimpin JRS yang terkait dan menggunakan video-video itu untuk tujuan politik. Semalam dia bertemu dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhubung skandal tersebut. Sejak November tahun lalu, T telah mendedahkan sejumlah video, dokumen dan tangkap layar perbualan WhatsApp yang mendakwa ahli politik di Sabah menerima rasuah sebagai pertukaran bagi lesen penerokaan mineral. T dan 2 wakil rakyat negeri itu kemudian dihadapkan ke mahkamah. Pengerusi JRS dan Ketua Menteri Sabah sementara Haji Dorok bagaimanapun mendakwa T sebagai sebahagian daripada kartel yang berhasrat untuk memonopoli perlombongan di negeri itu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.